اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة سلام على من أوحي القرآن. صلاة والسلام وآل بيته الكرام ذوي القرآن وآل بيته الكرام ذوي القرآن. صلاة الله والسلام من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام وآل ذوي القرآن وآل ذوي القرآن. الفاتحة. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah. Sebenar-benar syukur, sebenar-benar pujian yang datang dari kalbu dengan rohanilah sebenar-benar pujian dan syukur. Kerana kalbu sentiasa menyaksi apa yang roh sedang lakukan saat ini, memuji Rabbul Alamin tanpa ada awal dan akhir. Roh tak ada awalnya, tak ada akhirnya. Sebab itu salah satu rahsia Allah. Jadi roh telah memuji Allah sejak awal tanpa akhir. Sejak telah menyaksi Rabbul Alamin, roh kita. Tapi roh banyak jenis. Roh sultani, roh jasadi, roh akali, roh kalbi, iaitu alam yang sangat luas. Apapun kita faham, memuji Allah dengan ilmu, pujian yang Allah terima. Pujian yang daripada bibir dan lidah tanpa mengenal ilmu tahmid, ilmu mengilahkan Allah, pujian itu tidak sekali akan sampai ke sisi Allah. Walau sejuta tahun beribadat seperti iblis, satu pun tak akan sampai. Selawat dan salam ke atas Nabi mulia. Nabi adalah mukjizat Al-Quran. Nabi adalah Quran. Darah daging Nabi pun adalah Quran yang telah diberi talian ilmu Al-Quran. Pada hari ini kita nak bicara tentang mukjizat 17 daripada surah 17 yang kita buka masa di Kelantan Institute Al-Furqan, membuka ayat pertama, Subhanallazi. Subhanallazi, Maha Suci Allah. Itu saja kita buka, Subhana, Maha Suci. Pada hari ini kita nak buka perkataan di ayat yang sama tapi Isra dengan selawat dan salam. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa munjina wa mukhtarina wa hadina wa habibina wa sayyidina wa mukhtarina wa mustafana
Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa muhibbi kulluhum ajmain. Hari ini kita nak bicara tentang satu lafaz dalam satu ayat pertama, mukjizatnya Isra. Isra ni adalah kembara daripada horizontal, mana kembara horizontal, vertikal kembara menuju ke arasy. Jadi ada dua jenis kembara yang Nabi lakukan, iaitu Isra dari Masjidil Haram sampai ke Baitul Muqaddis, dari Baitul Muqaddis sempurnanya Isra, terus bermula kembara Mi'raj. Isra ni satu kembara, mukjizatnya Isra ni satu kembara yang tidak pernah dahulu. Baik 124,000 Anbiyaul Mursalin, tak ada siapa pun pernah berkembara seperti ini. Walaupun Nabi Allah Sulaiman menaiki alaihi salam, menaiki permaidani yang ajaib, tapi tidak setanding dengan kembara Isra dan Mi'raj Nabi mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada satu kembara seperti ini, tidak pernah ada sebelum saat ini, selama-lamanya sampai yaumul qiyamah. Sebab Allah tidak mahu satu tandingan yang serupa atau sama atau setanding dengan kembara Nabi tidak akan lagi berlaku. Tidak akan berlaku di alam ini secara zahir. Ini mukjizat yang zahir. Jadi ini kembara mukjizat. Bila kita mempelajari ilmu mukjizat Al-Quran, Allah memuliakan kita dengan Al-Quran. Allah memuliakan kita dengan keakraban kalam-kalam Allah kepada Allah. Kerana kita mengenal setiap kalam Allah bukan sahaja dengan terjemahnya, dengan tafsirnya, dengan maknanya, ilmunya, hikmahnya, ma'rifatnya, syahadanya. Isra tu bagaimana Nabi telah lakukan. Boleh ke saya dapat syahadah? Sentiasa. Mimpi 1 dalam 1 juta. 1 dalam 1 juta kali you mohon pada Allah, sekali mungkin Allah buka. Sejuta kali kalau you memohon. Setiap hari you memohon 10,000 kali. Sebulan 300,000 kali, setahun mungkin sekali Allah bukakan. Tetapi syahadah Isra, setiap saat kita bicara ilmu Isra, ilmu mukjizat Isra, kita bicara, Allah bukakan dalam rohani kita. Saat ini, tak perlu ditunggu. Nak mimpi dulu, nak tidur dulu, nak pergi Madinah dulu, nak pergi Makkah dulu, nak pergi Baitul Muqaddis, tak perlu. Saat ini, di dunia ini, Allah akan buka. Baik, kembara Nabi daripada Baitullahil Haram ke Baitul Muqaddis, satu kembara yang mukjizat. Itu untuk Nabi, bukan untuk saya, bukan untuk kami. Itu untuk Nabi. Nabi dah mengalami seronoknya terbang 1000 batu di antara Baitullahil Haram ke Baitul Muqaddis. 1000 batu kurang dari saat. Saat tu saat. Saat. Kurang. Tak boleh kira berapa kurangnya saat tu. Sekerdipan mata pun boleh dikira. Ini ada berapa saat. Tidak ada. Tak boleh dikira. Mukjizat. Umat Islam tidak percaya kerana tidak melihat. No seeing, no believing. Seeing is believing. Saya tak nampak, saya tak boleh percaya. Percaya je lah. Paksa je. Ini munafik. Ini imannya orang munafik. Percaya je. Kalau kau tak percaya, engkau kafir. Engkau murtad. Engkau percaya je. Nabi dah pergi. Murtad.
dipaksa percaya. Percaya je lah, bapa engkau, ini bapa engkau, ini mak engkau yang lahirkan. Percaya je. Engkau anak haram. Ibu engkau dah lari tinggalkan rumah sini. Betul. Percaya je, ini ibumu, ini ayahmu. Percaya je lah. Tak laku. Betul, saya jiran rumah bapa tiri engkau, mak tiri engkau, saya jiran. Saya dah 80 tahun. Saya duduk sini sebelum bapa emak engkau buat rumah sebelah rumah ni. Engkau anak haram. Percaya. Engkau ditinggalkan oleh ibumu kerana berzina dengan orang yang budak yang di situ tu. Dia lahirkan awak, dia lari. Tak, ibuku Jamilah, ayahku Dola. Ini ibu ayahku. Tak. Percaya je. Inilah ayah ibuku dah lahirkan aku, jaga aku. Mereka tak. Kau nak percaya? Boleh? Jom. Naik kereta, pergi Jabatan Pendaftaran. Tolong keluarkan surat beranak. Keluar surat beranak. Keluar surat beranak. Mat Bonjol, nama dia Mat Bonjol. Mak dia bukan Jamilah. Hai, ini benar. Masa dia lahirkan engkau, berdaftar dengan hospital. Ayah tidak dapat dikesan. Kau anak haram. Kan saya dah cakap. Balik rumah menangis depan ayah dan ibu. Betul ke ni? Saya selama ni dipaksa percaya. Kaulah ibuku, kaulah ayahku. Betul, sebenarnya ibu engkau dah lahirkan engkau, malu dia lari, tinggalkan anak di sebelah. Kami yang pungut engkau, besarkan engkau. Allah yakin. Tak yakin. Hei, tak yakin. Pergi cari ibu. Jumpa dalam FB. Rupa lebih kurang. Cari ibu. Jumpa. Awak ada tak seorang anak dulu kecil-kecil tinggalkan? Ha? Buat macam tak tahu. Menangis. Betul, saya ada anak seorang. Ibu boleh rasa sesuatu yang lain. Akulah anakmu tu. Pap! Ditampar ibunya. Dia anak haram ke? Tidak. Allah yang lahirkan dia. Allah yang permudahkan kelahiran dia. Allah yang wujudkan dia. Haram tu soal lain. Allah memiliki sifat As-Sattar. As-Sattar. Di akhirat anak-anak haram tidak akan dipanggil dengan nama ayah, nama ibu, kerana Allah tak nak malukan dia depan manusia. Allahu Akbar. Ini sifat Allah yang maha mulia. Dia tidak kata engkau anak haram. Dia panggil dengan nama ibu, fulana binti fulana. Engkau binti fulana. Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Ini bin fulana. Begitu baiknya Allah. Di akhirat pun disembunyikan kekotoran kamu, keaiban kamu. Ingat, iman bukan atas mendengar kisah mukjizat. Siapa mendengar kisah mukjizat tanpa ilmu, dia akan jadi kafir murtad dari dalam. Dia kena kenal. Bukan kenal, dia kena saksi. Dia kena saksi apa itu mukjizat Isra wal Mi'raj. Ilmu, semua berdasar kepada ilmu. Jadi kunci kepada surah ini, surah 17, dinamakan surah Isra. Surah Isra. Jadi belajar ilmu. Kalau kamu tidak berilmu dibandingkan dengan orang yang ada sijil, orang yang ada sijil lebih mulia daripada kamu yang menganggur. Orang yang ada diploma lebih mulia daripada orang yang ada sijil. Orang yang ada degree
lebih mulia daripada orang yang ada diploma. Orang yang ada kedoktoran lebih mulia, PhD, lebih mulia ilmu dunia. Ini dunia duniawi. Di sisi Allah, barang siapa mempunyai ilmu Allah, dia mulia di sisi Allah. Barang siapa mempunyai ilmu Al-Quran, dia mulia di sisi para malaikat Allah dan manusia-manusia yang beriman dan bertakluk kepada talian ilmu sanad Al-Quran. Manusia Islam, siapa ada ilmu Islam, dia mulia di mata manusia, tidak mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ada ilmu Allah, dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu juga. Jadi hadirnya di majlis ilmu seperti ini adalah tanda bukti Allah nak jadikan darah daging kita darah daging ahli keluarga Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah nak jadikan darah daging ini dengan satu-satu ayat. Satu-satu ayat Al-Quran. Satu huruf, satu lafaz, satu ayat. Supaya kamu jadi ahlul Quran. Sesungguhnya di bumi Allah ada keluarga Allah. Siapa mereka? Ya Rasulullah, mereka adalah ahlul Quran, ahlul Quran. Mereka kenal ilmu mukjizat Al-Quran. Mereka kenal setiap mukjizat dalam setiap huruf, setiap lafaz, setiap ayat. Surah ini surah mukjizat 7 kunci 7 petala langit. Yang kita ambil sanad hari itu, satu ayat itu adalah kunci untuk membuka 7 petala langit. Wa bihaqqi anzalna wa bihaqqi nazal. Barang siapa membaca tu ulang-ulang setelah dapat sanad, tidak ada satu pun di dunia ini yang Allah boleh kabulkan di dunia ni. Di akhirat soal kedua. Menggunakan mukjizat daripada ayat ni, wa bihaqqi anzalna wa bihaqqi nazal, Nabi memohon satu pembukaan yang besar kepada Allah. Allah, kaum Quraisy ni semua nak percaya kepadamu, tapi mereka mahu dibuktikan dengan satu kebenaran. Allah tanya, apakah yang mereka inginkan? Ya Allah, mereka inginkan bukit Safa ni. Siapa pernah pergi Safa Marwah tahu bukit Safa. Mereka nakkan bukit Safa ni dijadikan emas seluruhnya. Dan bukit-bukit yang lain, bukit Marwah, bukit mana-mana yang lain, Jabal Qais, Jabal Makkah, Jabal, semua dijadikan tempat cucuk tanaman. Nabi dengan mukjizat ayat ini, wa bihaqqi anzalna wa bihaqqi nazal. Dengan ayat ini menjadi kunci 7 petala langit. Nabi memohon kepada Allah. Allah terus menjawab. Itu sebab ayat ni yang diberi sanad pada hari itu sangat penting. Tak ada satu doa pun yang kecil pada Allah menggunakan ayat ni. Barang siapa dia dapat sanad, tak dapat sanad, dia doa 1,000,000 kali pun tak akan terbuka. Satu langit pun tak akan terbuka. Wa bihaqqi anzalna wa bihaqqi nazal. Surah Isra ayat 105, di situ juga surah tu. Tetapi kuncinya ada di ayat 111. Surah 17 ada 111 ayat. Kuncinya ada di situ. Qulil hamdulillahillazi lam yattahidu waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minad dulli wa kabbirhu takbira. Qulil hamdulillahillazi lam yattahidu waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minad dulli wa kabbirhu takbira. Qulil hamdulillahillazi lam yattahidu waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyun minad dulli wa kabbiruhu takbira. Walau sekali dia baca ulang ayat
wa bihaqqi anzalna wa bihaqqi nazal 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 wa bihaqqi anzalna. Terbuka 7 petala langit. Satu Allah akan tanya, apa engkau nak? Allah akan tanya engkau yang membaca ni. Engkau yang membaca ni, yang membaca ayat ni. Qulil hamdulillahilladzi lam yattahid waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minad dulli wa kabbiruhu takbira. Kemudian baca 17 kali ayat tu. Saat ni Allah akan cakap, apa kau nak? Allah tanya, Allah tanya. Kau buta, kau peka, kau tuli, kau bisu, kau tak dengar. Allah tanya, apa engkau nak? Allah hancurkan kal zalim. 6,5 hancur MRR tu. Kenapa tidak Putrajaya? Tunggu. Apa Allah akan buat? Kita panggil, ada hadir sini terus keluar lepas maya. Kita panggil supaya jangan terkena bala. Hampir-hampir mereka ada dekat tempat bala ni turun. Yang lari selepas majlis ni, kita nak ambil testimoni, lari dorang. Yalah, ada urusan. Bila Syekh kata jangan, mana dorang panggil? Ada bala nak turun. Jangan kamu dekati dengan tempat bala musibah. Kesannya pun boleh membawa ke arah kamu. Itu sebab jangan berpisah dari majlis tanpa izin. Ya. Allah. Oh, jangan main. Okey, ini mukjizat. Wa bihaqqi anzalna wa bihaqqi nazal wa bihaqqi anzalna wa bihaqqi nazal. Allah terus berfirman, aku kabulkan apa mereka nak. Saat ini gunung itu akan aku jadikan emas. Segala gunung-gunung lain penuh dengan tanaman yang akan berhasil setiap waktu, setiap saat, setiap waktu, setiap musim. Ingat, kalau kamu tidak beriman, aku hancurkan negeri ini. Mekah di sisi Allah Makkahul Mukarramah. Aku hancurkan Makkah ini dan semua penduduknya akan aku seksa. Seseksa azab yang berat. Maka kamu pilih. Kamu beriman dengan aras akal yang waras, Allah suruh pilih. Kamu beriman, baca ayat 58, 59. Sama ada kamu beriman dengan akal yang waras tanpa meminta mujizat-mujizat ini, akal yang waras, dan kamu bersabar, aku akan jadikan juga. Aku akan jadikan juga. Sebab ini permohonan Nabiku. Hari ini tanah di Kaabah, emas pun tak boleh tanding lah. Bukan kira square feet, inci. You melabur dalam bangunan 1 bilion, 10 tahun keluar. You ambil, you boleh dapat pulangan harta you balik. Begitu besar pendapatan di Makkah, Madinah, Masjidul Haram. Pendapatan begitu. Tak ada satu perniagaan you buat sana, melainkan you akan berjaya. Buka kedai makan, 1 jam boleh habis you punya pelaburan. Habis, beribu orang berkumpul dari seluruh dunia. Tidak ada satu kerugian. Allah telah kabulkan doa Nabi. Telah dijadikan emas. Telah dijadikan tanaman-tanaman dari seluruh dunia yang akan datang. Di mukjizat itu dijadikan dalam rupa bentuk yang lain. Kalau bentuk emas, hari ini mereka tidak akan pergi ke Kaabah. Mereka akan menyembah Bukit Safah. Kerana itu emas. Allah Maha Bijaksana. Jadi Nabi pun kata, Allah, saya memilih untuk ditangguhkan. Untuk ditangguhkan. Mana Allah tidak kisah mereka ni beriman atau tidak.
agar ditangguhkan akan mereka beriman. Pada saat Allah turunkan ayat itu, mukjizat ni, orang kafir musyrik, orang mukmin pun ada musyrik yang masih dalam keraguan. Orang mukmin yang pagi-pagi iman, petang kafir, keraguan, masih ragu, menebal dalam kalbu. Mereka pun Allah beri seseksa-seksa azab akan aku turunkan. Bukan itu, 59. Wahai ahli qaryah, baca. Kenapa saya nak turunkan mukjizat ni? Nak jadikan emas. Banyak mukjizat telah aku turunkan. Mereka tak nak beriman. Jadi mukjizat tidak akan bawa iman. Ilmu mukjizat akan bawa iman. Itulah yang kita belajar pada saat ini. Jadi kamu selama ini dengar 124,000 Nabi punya mukjizat. Tanpa kamu belajar ilmu, kamu tetap akan murtad di dalam kalbu kamu. Kamu tetap akan kafir dalam kalbu kamu. Kalau kamu tak belajar ilmu mukjizat yang kami sedang ajar pada saat ini. Hanya saja tidak secara akademik, bukannya di institut. Di sini santai-santai, tapi pengisiannya pun sangat tajam. Bukan kami tak boleh turunkan, boleh. Tapi kamu tidak akan beriman. Allah dah tentukan, bukan kafir, Muslim, mukmin tidak akan beriman kepada mukjizatku yang aku turunkan kecuali dengan ilmu mukjizat. Dan di antaranya kami telah pun memberikan kepada kamu unta betina sebagai mukjizat yang menjadi keterangan yang nyata. Unta betina boleh wujud daripada angin kosong. Ada apa untuk Allah nak jadikan satu gunung emas daripada bukit yang sudah sedia ada? Mukjizat amaran. Terima, selamat. Tak terima, aku azab kamu, aku hancurkan kamu. Dan tidak ada satu negeri, Allah sumpah ya dalam Quran ni, tak ada satu negeri yang aku tidak akan hancurkan sebelum kiamat. Kamu ingat sebelum kiamat, waktu kiamat saja Allah hancurkan negeri-negeri? Tidak. Allah berfirman, semua negeri-negeri di dunia ini yang menyekutukan aku, yang mensyirikkan aku, yang menolak kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang dibawa oleh utusanku, ahli syahadaku, kamu tolak, aku hancurkan. Pertama, aku hancurkan pemerintahan parti 62 tahun hancur. Aku hancurkan pemimpin-pemimpin. Aku hancurkan ekonomi negara. Aku hancurkan satu persatu. Aku hancurkan negara. Tidak ada satu negeri pun akan aku lepas. Wallah, Allah bersumpah sebelum kiamat. Tolong baca ayat tu. Kam min muhlikuha qabla al-qiyamah. Bacalah. Baca. La haula wala quwata. Dan tiada sebuah negeri pun melainkan kami akan binasakannya. Satu negeri, tiada satu negeri pun. Kuala Lumpur akan aku hancurkan, Selangor, Makkah, semua akan aku hancurkan sebelum kiamat. Jangan kamu ingat waktu kiamat je. Jangan. Sekali semua kita akan hancur. Firman Allah tidak akan diubah selama-lamanya. Kalau sudah pemerintahan hancur, kerajaan hancur, parti hancur, ekonomi hancur, tunggu sekarang ekonomi hancur, sudah dekat. Dekat. Sangat dekat. Tunggu utusan Allah, khalifah di muka bumi, Rasul, khalifah Rasul, kalimah Allah, satu pukulan hancur semua. Kecuali orang yang beriman kepada kalimah la ilaha illallah, yang berpegang teguh, kukuh, tanpa goncang, mereka boleh selamat. Walaupun orang hancur, mereka jadi raja, mereka jadi sultan,
mereka jadi agung. Tidak akan aku hancurkan. Akan aku hancurkan negeri itu, melainkan kami akan binasakannya sebelum hari kiamat, atau kami menyiksa penduduknya dengan azab seksa yang berat. Berat, seksa berat. Kamu tak akan dapat keluar rumah, pergi kedai, pergi shopping. Tak boleh. Yang demikian itu adalah tertulis di dalam kitab. Sudah tetap dalam kitaban mastura lahul mahfuz. Sudah tetap, tak ada perubahan. Dan tiada yang menghalang kami dari menghantarkan mukjizat yang bergembira, melainkan kerana Tadi ayat tu ulang. Azab yang seksa yang berat. dan atau kami menyiksa penduduknya dengan azab seksa yang berat. Yang demikian itu adalah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Bermaktub. Tidak ada perubahan, ya. Jadi apapun mukjizat Isra. Nabi Isra, saya tidak. Nabi Isra secara zahir, Nabi dah nikmati, dah rasai. Boleh saya rasai? Boleh, tapi bukan dengan zahir. Bukan dengan penerbangan burak bersama Jibril dan para malaikat. Tidak. Kamu boleh merasai di dalam. Isra'-nya dari mana? Mula daripada tempat kamu solat sampai ke Masjidul Nabawi. Oh, itu Isra'. Isra' mukjizat dalaman untuk kalian semua. Dapat ilmu hari ini, tak amal sampai mati. You orang yang paling Allah azab, seksa berat. Sebab you tak nak percaya. You tak nak amal. Jadi Isra' you apa? Isra' Rasulullah Masjidul Nabawi ke Masjidul Haram ke Masjidul Ka'bah, Masjidul Haram Ka'bah ke Masjidul Aqsa. Itu Isra' Nabi. Isra' engkau apa? Isra' kamu apa? Isra' kamu daripada tempat kamu solat ke Masjidul Nabawi. Allahu Akbar. Dari Masjidul Nabawi ke Masjidul Haram. Dari Masjidul Haram kembali ke Masjidul Nabawi, terbang Mi'raj. As-salatu mi'raju. As-salatu mi'raju. As-salatu mi'raju. Hei. Jadi apakah kunci penerbangan aku dari sini ke Masjidul Nabawi? Suratul Ikhlas salasa marrah. Bodoh, jahil, zalim, kafir. Kamu tak amalkan berapa solat. Kafir kamu lepas dapat perintah ini. Kamu tak nak terbang pergi ke Madinah, tak nak temu Nabi pergi ke Kaabah, Kaabah terus pergi Madinah, terus pergi ke Mi'raj. Kamu tak nak amal. Berapa kali kamu? Kalau Syekh ada amal, tak ada Syekh cakap, masih diam lagi, berat rasa. Solat kamu pergi buanglah. Jangan datang solatlah, bagus jadi kafir. Tak ada Isra', tak ada solat, tak ada Mi'raj, tak solat. Berapa kali kamu nak diingatkan? Hadiah ila Rasulillah, hadiah ila Rasulillah, hadiah ila Rasulillah. Bodoh, jahil, zalim. Bila saya sebut diam lagi, berat. Itulah kunci penerbangan kamu ke Masjidul Nabawi. Bertemu Nabi dengan syahadah. Pergi kamu ke Masjidul Haram. Sucikan diri kamu dengan tauhid. Talbiyah. Kembali kepada Nabi. Nabi bawa kamu mi'raj kepada Allah SWT. Itulah solat. Apa kejahilan kamu ni? Nak kamu dipaksa, paksa. Ikutlah sunnah yang agung, aulia Allah. Itu sunnah aulia Allah. Berapa kali kamu solat, kalau bukan dengan Syekh, kamu tak akan bawa pun. Tak mau bawa pun. Kamu nak dapat Isra'. Setiap umat mukmin yang ada ilmu ini mukjizat Isra'. Ini mukjizat kembara Isra'. Dari tempat kita menuju ke Masjidul Nabawi untuk bersyahadah, Nabi memohon izin, pergi kamu ke Baitullahil Haram, Makkatul Mukarramah, sucikan diri, kembali kepadaku, bukan dengan jasad, dengan rohani, dengan kalbu. Sudah kamu sucikan diri kamu, kembali ke sisi aku bawa kamu naik
as-salatu mi'rajul mu'minin. Kerana tidak ada Nabi, tidak ada solat. Tidak ada syahadah Rasulullah, tak ada syahadah Allah. Nabi tidak akan bawa kita naik bertemu Allah. Tolonglah. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Di baitil kiram wa ali baitil kiram. Inilah keadaan kita yang Nabi khabarkan. Pagi-pagi beriman, petang-petang kafir. Kami kena marah kekafiran nafs kamu. Kamu baik, terbaik, teristimewa, tapi nafs kamu kafir punya maha kafir. Kamu kena tegur, kena pukul, kena buang nafs yang kafir ini. Maha kafir yang duduk dalam diri ini. Nabi benar. Pagi-pagi kamu beriman, petang-petang kamu dah kafir. Petang-petang kamu beriman, pagi-pagi kamu dah kafir. Kamu nak solat tanpa Isra dan Mi'raj. Kamu nak solat tanpa Mi'raj. As-salatu mi'raju lil mu'minin. Solat itu adalah Mi'raj untuk mukmin, bukan Muslim. Kuncinya mana? Langkah pertama menghadiahkan suratul Ikhlas pada Nabi pun kamu belum lagi lepas. 3 kali sebelum, 3 kali dalam, 3 kali luar. Belum lepas. Kamu nak harapkan mukjizat Isra. Tolong jangan angan-angan. Biar solat kamu kabul, kamu dapat hayya alal falah. Rumah tangga kamu hayya alal falah. Dunia kamu hayya alal falah. Mati kamu hayya alal falah. Perniagaan kamu hayya alal falah. Kerja kamu hayya alal falah. Mati kamu hayya alal falah. Sakaratul maut hayya alal falah. Kubur kamu hayya alal falah. Mahsyar kamu hayya alal falah. Di sisi Allah hayya alal falah. Ulaika humul muflihun. Falah, 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 falah. Habis tu nak sanad suratul Qul Huwallahu Ahad. Yang ada pun tidak diamalkan. Nak sanad Qul Huwallahu Ahad. 1 juta Qul Huwallahu Ahad yang Syekh sudah baca dah sempurna, disil kabul oleh Allah. Sanad barakah tu nak bagi dekat kamu sampai mati, jangan kamu mimpikan. Kalau tak ada seorang angkat tangan, wallahi sejak kami dengar tahun lepas sampai sekarang tak pernah tinggal satu waktu pun 3 kali Qul Huwallahu Ahad. Kalau you tak tinggal dalam, you tak akan tinggal. Luar lepas solat, you tak akan tinggal. Ini mukjizat Isra. Jadi Isra dan Mi'raj boleh dialami, dirasai, dinikmati oleh kita semua mukmin yang mengenal ilmu mukjizat Al-Quran. Yang tak kenal tidak ada. Yang tidak hadir tak ambil, tak belajar, siri demi siri, tak lihat lagi. Macam ni diorang nak belajar. Diorang ni datang tengok ni sambil lewa. Ada, tengoklah. Tak ada keinginan yang betul-betul ingin. Bila you datang dengan penuh keinginan, kehadiran, penuh pengorbanan, Allah bagi you walaupun you jauh 1 juta batu. Ya. Tolonglah, tolong. Kalau nak solat dapat Isra, belajarlah mukjizat Isra. Kalau solat nak dapat Mi'raj, belajarlah solat mukjizat surah 23. Surah Mu'minun. Mu'min, surah Mu'minun. Ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, surah Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Belajar mukjizat Mi'raj dalam surah 23, mukjizat Isra dalam surah 17. 17 baru kembara ke 23. Kuncinya pun dah diberi. Penerbangan dalaman, kamu boleh rasa Isra dan Mi'raj.
di dunia ini. Jadi ini mukjizat pembukaan lagi satu lafaz dalam ayat subhanalladzi asra. Baca ayat pertama surat 17. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal haram ila masjidil aqsa basir. Jadi Allah mendengar. Kamu benar ke nak datang Isra kepada aku, nak Mi'raj kepada aku? Allah mendengar dan Allah melihat. Melihat keadaan kalbu kamu. Baru satu lafaz kita buka daripada mukjizat ayat pertama surah 17. Mukjizat yang ke-17. Jadi silabus-silabus ini akan jadikan silabus-silabus tambahan untuk pelajar Al-Quran di seluruh dunia. Fahamlah maksudnya, ya, seluruh dunia, di Malaysia, di seluruh dunia. Ini adalah ihsan daripada International Al-Furqan Institute. Ya, Al-Furqan Institute. Harap ilmu ni boleh sampai ke seluruh alam. Orang akan terkejut, rupanya Isra Mi'raj mukjizat tu bukan untuk Nabi saja, untuk semua umat Nabi yang mukmin yang mempelajari ilmu mukjizat Al-Quran. Sekali lagi, kalau nak Isra Nabi adalah daripada, Nabi tak perlu pergi Madinah, Nabi Madinah. Nabi itu Madinah, Nabi itu syurga. Baitullahil Haram, dari Baitullah Makkatul Mukarramah, Nabi Isra ke Baitul Muqaddis. Setelah Baitul Muqaddis, dah jumpa 124,000 para Anbiyaul Mursalin, terus ke Mi'raj. Kita tak perlu. Kita dari tempat kita nak solat, dah dapat kunci penerbangan Isra dari dalaman, terbang ke Masjidun Nabawi, bertemu Nabi. Masjidun Nabawi tidak di sana, dalam ni juga. Nabi ada di dalam ni. Itu simbolik, metafor untuk mengenal. Jadi Isra daripada tempat kalian solat ke sisi Nabi, wa'lamu anna fikumur Rasulullah, daripada bertemu Nabi, ambil syahadah Nabi, pergi ke Kaabah, syahadah la ilaha illallah, sampai tauhid telah dicapai, telah digugur, GST telah gugur, dah kembali ke sisi Nabi, terbang bersama Nabi, bersama syahadah Nabi, roh syahadah tu terbang pergi bertemu Allah dalam Mi'raj. As-salatu mi'rajul lil mu'minin. Tanpa Nabi tidak ada solat. Tanpa syahadah Rasulullah tidak ada solat. Aku nak solat asyhadu an la ilaha illallah saja. Tak ada syahadah Rasulullah, tak ada. Syahadah artinya menyaksi, merasai, menikmati, menghayati bersama Nabi. Sentiasa bersama Nabi. Wa'lamu anna fikumur Rasulullah. Salam Nabi. Bersalam kepada Nabi seolah-olah, bukan seolah, Nabi ada di depan menerima salam kita. Ini Isra. Jadi mukjizat Nabi kita semua boleh rasai. Sama mukjizat. Mukjizat dengan mukjizat ilmu Al-Quran sama, sebiji kita boleh rasa. Afdalnya sebab secara zahir pertemuan tanpa halangan, kita banyak halangan, jadi tidak akan sempurna seperti sempurnanya Isra dan Mi'raj Nabi. Tapi pun cukup di sisi Allah, kita mencuba berjihad untuk mendapat kembara Isra dan Mi'raj. Tolong, dah kenal ni, kalau kamu datang ke solat tanpa kunci Isra, jangan harap kamu dapat Isra kepada Nabi. Kalau kamu tak dapat Isra, kamu tak akan dapat Mi'raj. Kamu tak dapat Isra dan Mi'raj, tak ada solat. Solat itu solat munafik. Solatnya ghafilun. Solatnya fasikun. Solatnya orang kafir. Orang kafir pun banyak solat sekarang. Orang Kristian solat. Solatnya mujrimun. Solatnya fasikun. Susah nak buat semua ni.
fattabi'uni, ikut. Yang Rasulullah tu bersama mereka selalu, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ikut. Mereka akan pekik, hadiah ila Rasulillah pun tak ada. Sama-sama nak membaca tak ada. Semangat tak ada. Cukup nyata kekafiran kamu. Cukup nyata dengan suara tu tak ada. Semangat tu tak ada. Tak bangkitkan semangat. Sudah cukup kamu baca pelan tu, nafs di atas suara kamu. Suara nafs lebih jelas. Silence. No compliance. No need to comply. Tak payah comply dengan kamu punya syekh. You ikut cara you. Jangan ambil kunci penerbangan menuju ke Madinah, Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah, Madinah. Semua berlaku dalam sesaat. Mungkin lebih hebat mukjizat ni daripada mukjizat zahir. Mukjizat zahir tak boleh dibayangkan. Ini boleh. Sesaat, lebih kurang sesaat pun aku boleh menuju sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini pembukaan mukjizat yang ke-17 dari surah 17, ayat pertama, salah satu ayat daripada pembukaan di Institut Al-Furqan yang lepas. Ini pembukaan kedua. Subhanallazi asra. Isra tu saja diambil pada hari ini. Jadi jangan lupa kongsikan. Umat, panggil, belajarlah ilmu ni. Ilmu ni sangat hak. Benar, sangat benar. Kami merasai, kami mengamalkan. Like, pergi subscribe, pergi dengar. Dengar, sungguh benar. Wallahi demi Allah, sungguh benar. 1 minit kata-kata you dapat buka satu hati manusia. Satu hati manusia boleh jadi membuka 1000 hati manusia. 1 juta hati umat-umat Islam yang lain. Kalian tidak tahu apa yang Allah telah letak. Sebab ini pun perintah Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apa saja nikmat iman, nikmat tentang solat ini, mukjizat ni Allah bagi, tolong khabarkan. Bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis tentang mukjizat 17 ni, satu lafaz, bukan susah nak bercakap. Allah, sungguh hari ini baru saya tahu apa solat sebenarnya. Mukjizat Nabi itu bukan untuk Nabi. Nabi menangis depan Allah. Berilah umatku mukjizat Isra Mi'raj ni. Boleh, tapi dengan satu syarat, mereka kenal kalam-kalamku, makna kalam-kalamku. Mukjizat Al-Quran dari surah Mi'raj, surah Isra, surah Mu'minun, aku akan beri kepada mereka. Jadi Allah baik, Nabi baik. Kita pun boleh merasai mukjizat Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi dah sebut dalam sabdanya, as-salatu mi'raju lil mu'minin, Mi'raj tu kita boleh rasai. Isra perlu dimulakan dengan Isra. Jadi dua-duanya ada ilmu. Kongsikan. Biar Allah biar manusia dengar. Bila kebenaran itu sentiasa diulang, dia akan menjadi tahqiq. Kepalsuan kalau diulang tiap-tiap hari, kata laut itu warna emas, laut itu warna emas. Hari-hari kalau newspaper keluar, manusia akan percaya laut itu emas. Sebab ada ulang, tahqiq. Manusia akan percaya. Ini dinamakan internal realization, transformation. Palsu pun jadi benar. Itulah politik hari ini. Yang salah dikeluarkan, wartakan palsu sampai kita juga kena berijtihad seperti itu di jalan kebenaran. Kalau tidak, iman kita akan tetap merudum, jatuh, musnah, hina. Nikmat itu wajib disampaikan. Allah akan tambah.
Salatullahi wassalam Salatullahi wassalam wa ali baitihil kiram Rizawil Quran salatu wa ali baitil kiram bil Quran wa ali baitil kiram salatullahi wassalam ala man uyal Quran salatullahi wassalam ala man uyal Quran li baitil kiram li zawil Quran wa ali li zawil Quran hadiah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suratul ikhlas zalazah marrah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi